Sementara syarikat-syarikat digesa memperkenalkan kembali cara bekerja yang fleksibel. Selepas digantung sekitar 2 bulan, perbicaraan kebanyakan kes di mahkamah akan disambung pada 8 hari bulan depan. Ikuti juga nanti perkembangan pergolakan politik di Malaysia. Dr. Mahathir cabar pemecatannya dari Parti Bersatu yang ditubuhkan beliau. Jimat tenaga dan wang hanya dengan Mitsubishi Electric Starmax Aircon mudah dibersihkan dan tiada bunyi bising. Jelas, satu kali makan hari-hari mau. Babuji, saya datang untuk makanan kegemaran saya. Bangun jelas, hantar rumah pun boleh. Yo. Kehidupan yang kita ketahui selama ini tiba-tiba berubah. Barulah kita sadari, perkara yang dianggap remeh sebenarnya amat penting dan berharga. Kita lihat betapa jelas jerih payah dan kasih sayang ibu yang tiada batasan. Menimba ilmu tidak mengira tempat atau usia. Tawa rakam yang amat kita rindui. Kepribadian bukan terletak pada pakaian semata. Keluarga yang saling membantu dan menyayangi. Menjaga kesucian jiwa dan diri di kala kesyahduan. Kita sadar apa yang diidamkan sebenarnya sudah lama berada di depan mata. Walau apapun yang dihadapi, keikhlasan, ketabahan dan kesyukuran akan membawa kebahagiaan di samping keluarga. Dengan kelainan, kami ucapkan kepada semua selamat Hari Raya. Bertemu kembali. Presiden Halimah Yacob mengalu-alukan rakyat Singapura untuk terus menyokong golongan lemah di tengah-tengah pandemik COVID-19. Beliau berkata demikian semasa berucap kepada media sambil mengadakan kunjungan maya ke Melrose Home, sebuah rumah kebajikan untuk kanak-kanak dan belia berisiko. Seramai 16 penghuni dan kaki tangan Melrose Home menyertai sesi bersama Presiden Halimah hari ini. Ini juga merupakan kunjungan mayanya yang keempat semasa tempoh pemutus rantaian jangkitan. Antara lain, para peserta berkongsi kegiatan seharian mereka seperti pembelajaran dari rumah dan sambutan Hari Raya. Hubungan bersama keluarga tetap diadakan melalui talian video. Dalam pada itu, Presiden Halimah menekankan pentingnya untuk mengambil berat tentang golongan berisiko ini dalam keadaan sekarang. Ini memandangkan mereka tidak dapat menyertai kegiatan-kegiatan sosial lantas menghadapi risiko berasa terpencil.
Perbicaraan bagi kebanyakan kes mahkamah akan disambung mulai 8 hari bulan depan. Hakim Besar Sundaresh Menon berkata, mahkamah-mahkamah juga tidak akan berehat seperti biasa pada bulan Jun bagi menyelesaikan kes-kes yang tertunggak semasa tempoh pemutus rantaian jangkitan COVID-19. Hakim Besar Menon berkata langkah-langkah menjaga jarak selamat akan dikenakan bagi perbicaraan mahkamah secara fizikal. Misalnya, semua pelawat harus memakai pelitup apabila berada di kawasan mahkamah dan perbicaraan akan disusun pada masa yang berbeza bagi mengurangkan jumlah pelawat ke mahkamah. Penggunaan video dan persidangan video bagi pelbagai perbicaraan akan diteruskan, sedang langkah-langkah pemutus rantaian jangkitan COVID-19 dilonggarkan secara bertahap-tahap. Hakim Besar Menon menambah terdapat maklum balas yang positif terhadap penggunaan teknologi sedemikian bagi mengendalikan perbicaraan. Satu inisiatif baru diumumkan bagi membenarkan pihak-pihak tertentu menyelesaikan pertikaian masing-masing menerusi pengantaraan tanpa bayaran. Mahkamah Tinggi menyatakan ini dapat membantu pihak yang didakwa di mahkamah untuk teruskan kehidupan daripada gangguan dan ekonomi yang tidak menentu disebabkan pandemik COVID-19. Mahkamah Tinggi akan mengenal pasti kes-kes sesuai dan menjemput pihak-pihak untuk mempertimbangkan pengantaraan di bawah inisiatif pengantaraan SG United. Pihak-pihak di dalam kes-kes ini akan dihubungi pada bulan Jun. Kes-kes mereka akan dijadualkan untuk pengantaraan di Pusat Pengantaraan Singapura antara 1 Julai hingga 31 Ogos. Anggota Perkhidmatan Negara sepenuh masa yang terlatih sebagai spesialis siber kini berpeluang untuk memindahkan kredit akademik mereka jika mereka memilih untuk ke Universiti Nasional Singapura NUS selepas tamat Perkhidmatan Negara. Sebelum ini, skim tersebut hanya disertai Institut Teknologi Singapura SIT dan sekitar 170 anggota NS sepenuh masa sudah menerima anugerah spesialis siber. Program baru itu dipersetujui dalam majlis menandatangani memorandum persefahaman antara MINDEF dan NUS secara maya. Para spesialis siber akan menjalani program 3 atau 4 tahun di samping menjalankan peranan operasi di SEF. Kredit akademik akan diambil kira sebagai sebahagian daripada ijazah mereka selepas perkhidmatan negara masing-masing. Ia sebahagian daripada usaha berterusan MINDEF untuk memanfaatkan bakat-bakat dan memperkukuh keupayaan pertahanan siber. Singapura memberikan pertimbangan yang kuat terhadap permintaan Malaysia untuk melanjutkan penangguhan projek kereta api kelajuan tinggi Kuala Lumpur Singapura atau HSR. Kedua-dua pihak bersetuju pada 2018 untuk menyambung kerja menjelang Ahad ini. We remain committed and enthusiastic and positive about the prospects of this project for both our countries and both our peoples. Of course, the project is suspended at the moment because Malaysia is contemplating making some changes. And in fact, a few days ago, they asked us for possibility of extending the suspension so that we can continue the discussion on what changes they have in mind. Encik Kor memberikan perkembangan itu semasa satu sidang video bersama para pelajar dan lulusan kejuruteraan. Menurutnya, projek HSR adalah salah satu daripada banyak projek rel yang dirancangkan sepanjang dekad akan datang bagi meluaskan dan memastikan rangkaian kereta api Singapura berjalan lancar. Dengan itu, Encik Kor berkata menjelang 2030 lebih 2,000 jurutera dan teknisyen rel tambahan diperlukan. Kita beralih ke pergolakan politik di Malaysia. Mantan Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad menolak keputusan pucuk pimpinan Bersatu menghentikan keanggotaannya dalam parti yang memerintah itu. Beliau dan anaknya Datuk Seri Mukris serta 3 orang lagi mendakwa pemecatan mereka daripada parti itu menyalahi undang-undang dan menafikan hak mereka untuk membela diri. Dr. Mahathir adalah pengasas Bersatu.
Surat menghentikan keanggotaan mereka dikeluarkan malam semalam menyusuli tindakan Dr. Mahathir mengemukakan saranan usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Bagaimanapun, usul itu tidak dibentangkan semasa sidang Parlimen pada 18 hari bulan lalu kerana dihaskan untuk mendengar ucapan yang di-Pertuan Agong. Dalam alasannya menamatkan keanggotaan Dr. Mahathir dan 4 orang itu bersatu menyatakan mereka telah melanggar perlembagaan parti apabila duduk di kawasan pembangkang semasa sidang Parlimen tersebut. Bagaimanapun, mereka sebaliknya menuduh